Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Seperti biasa, hari ini hari Isnin pukul 9.15 malam. Kita bersiaran lagi untuk saya berkongsikan pengalaman dan pengetahuan selama lebih kurang 25 tahun menjadi doktor pengamal perubatan am berkaitan dengan penyakit-penyakit yang biasa kita dengar di kalangan masyarakat. Tujuan dia supaya pertama sekali kita menyedari tentang hakikat bahawa terdapat penyakit-penyakit ini, itu pertama. Yang kedua, kita juga perlu tahu sedikit sebanyak, terutama mereka yang ada masalah-masalah kesihatan ni, kerana penyakit-penyakit ini adalah orang kata tu sebahagian dari hidup kita. Maksudnya kita tidur dengan dia, kita makan dengan dia, mungkin kita ketawa dengan dia seperti mana isteri kita. Kita kena tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang perlu kita buat untuk mengawal penyakit-penyakit kita. Jadi dengan adanya pengetahuan sebegini, dia akan membantu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita faham, kita tahu, kita mengetahui tentang rawatan-rawatan yang diberikan oleh doktor. Mungkin ubat-ubatan itu memberikan kesan sampingan ataupun kita nak tahu bagaimana ubat-ubat ni dapat mengawal penyakit kita dan juga kita nak mengetahui juga apa tips-tips lain selain daripada ubat-ubatan yang kita makan untuk mengawal penyakit kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah hari ini kita bercerita tentang kebas badan awasi serangan strok. Jadi strok ni kita akan melihat bagaimana bahaya strok. Kadang-kadang yang berumur dah 45 tahun, 50 tahun ni sebab kebanyakan pesakit strok ni sebenarnya sekarang ni adalah orang yang berusia bawah daripada 60 tahun. Jadi kita tengok dulu rakan-rakan kita yang berada bersama dengan saya pada malam ini sebelum kita meneruskan 45 tahun, 50 tahun ni Okey, kita ada siapa di sini minta maaf kalau saya tak membaca nama tuan-tuan puan-puan. Okey, ada Longman. Waalaikumsalam. Raja Nuralaini, Raja Omar. Waalaikumsalam puan Ini ejen Olive House di Putrajaya. Jimmy Muhammad Syaril Abdullah. Waalaikumsalam. Surya Hashim, Waalaikumsalam. Dan Ibrahim, ya tuan, selalu mengikuti saya, terima kasih. Waalaikumsalam, semoga ia dapat tonton sampai habis Dr. Ya, insyaAllah. Zisik lain terganggu juga. Yang ini kena makluman kepada menteri lah ni kot. Supaya lain di bahagian sana tu dapat diperbaiki. Mungkin ada masalah infrastruktur yang perlu diperbaiki saya rasa ni. Mak Asma, Waalaikumsalam. Nazira Sobri, Waalaikumsalam. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, apa yang dikatakan sebagai stroke? Okey, stroke ni seperti mana yang kita ketahui, stroke ni
ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebut sebagai angin ahmar, adalah keadaan di mana berlakunya penyempitan saluran darah ke bahagian otak. Sama ada penyempitan yang disebabkan oleh darah beku, pembentukan darah beku di saluran darah itu sendiri, ataupun darah beku yang bergerak daripada tubuh kita, contohnya daripada kaki, daripada jantung, pergi ke bahagian otak, yang itu disebut sebagai penyumbatan juga, ataupun disebabkan oleh saluran darah yang pecah. So secara umumnya begitulah. Jadi apa yang berlaku ialah otak, tisu otak itu apabila tidak mendapat oksigen terutamanya dan nutrien diakibatkan oleh saluran darah yang tersumbat ataupun saluran darah yang pecah ni, jadi apa yang berlaku, tisu otak ni akan menjadi lemah dan mungkin akan mati. Jadi inilah antara yang perlu kita ingat. Kalau dia menjadi lemah saja, kemudian diberikan balik nutrien dan oksigen, kemungkinan dia akan sembuh. Jadi yang itu kita sebut sebagai minor stroke. Tetapi andai kata penyumbatan ini kekal ataupun mungkin saluran darah ni pecah dengan banyak, bahagian tisu otak tu mati, yang ini yang kita panggil major stroke, yang menyebabkan permanent disability. Maksud dia disable ataupun kecacatan atau ketidakupayaan yang kekal. Yang ini kena faham. Jadi tuan-tuan, dia mengambil masa lebih kurang 5 minit untuk otak kita ni sebenarnya kalau tak cukup oksigen lebih kurang 5 minit saja untuk kita bantu. Sebab tu kita ada first aid, rawatan awal untuk membantu sakit stroke dan sebagainya supaya darah atau oksigen sampai balik ke otak. Kalau kita bimbang, kalau katakan sedikit saja, dia mungkin akan menjejaskan bahagian-bahagian tertentu. Tetapi kalau dia mungkin lebih banyak, kemungkinan kita bimbang dia dah jadi macam kita sebut sebagai orang cakap tu orang dah masuk ICU kan. Bila keluar pun dah tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat kaki. Kita panggil dia quadriplegia. Maksudnya keempat anggota, tangan 2, kaki 2, quadriplegia, tak boleh bergerak. Itu yang bahayanya. Ataupun boleh menyebabkan hemiplegia, sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang ini pun disebabkan oleh kerosakan ataupun damage yang agak teruk pada otak akibat sama ada saluran darah tu pecah ataupun disebabkan oleh penyumbatan saluran darah. Jadi ini akan menyebabkan orang tu pingsan, tidak sedarkan diri, lemah. Stroke juga berbahaya dan boleh menyebabkan kekacauan kekal. Jadi ini yang biasa disebutlah. Sebab tu kadang-kadang stroke ni biasa berlaku bila? Stroke ni terutamanya berlaku pada awal pagi. Pukul mungkin 4 pagi, 3 pagi, di mana selalunya lah kalau orang tua tu berusia 60 tahun ke atas, dia nak bangun. Nak buang air kecil. Bila dia bangun, tekanan darah tiba-tiba naik, boleh pecah ataupun kemungkinan pada masa tu dah embolism ataupun pergerakan darah beku ni daripada jantung, mungkin daripada kaki yang dah ada kita sebut sebagai darah beku di sana, pergi ke otak dan sumbat. Yang itu yang agak berbahaya. Selalunya di awal pagi yang saya tengok. Pengalaman saya, stroke-nya selalunya di awal pagi. Yang itu yang biasa berlaku. Apabila berlaku stroke, orang tu akan menjadi tiba-tiba dia rasa dia tidak ada keseimbangan, jatuh, kepala mungkin terantuk pada, kalau di bilik air mungkin pada mangkuk tandas, pada sinki, tempat yang berbahaya sebab bilik air itu sempit. Jadi yang ni yang bahaya. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia terjatuh, pitam, pingsan dan sebagainya. Kadang-kadang tak disedari. Kadang-kadang bila jatuh tu berbunyi bising sikit dalam bilik air, contoh, orang tahu ada orang jatuh. Tetapi kalau jatuh dengan diam, tak ada apa-apa, nak sebut apa, nak menjerit, nak memanggil orang pun tak boleh. Ini yang agak bahaya. Okey, kita tengok seterusnya. Statistik stroke. Stroke, bagaimana kita nak tahu sama ada stroke ni berbahaya di Malaysia ni ataupun tidak. Kalau kita tengok statistik yang menunjukkan kematian, Malaysia juga mencatatkan hampir 32 kematian setiap hari akibat stroke. 7 daripada 10 pesakit stroke bergantung kepada orang lain untuk menjalani hidup mereka. Maksud dia apa? Maksud dia dalam 10 ni, 7 daripadanya adalah major stroke. Maksud sampai dia terpaksa independent. Maksud dia dependent. Maksud dia terpaksa bergantung pada orang lain. Untuk makan, untuk bantu, untuk buang air besar dan sebagainya.
Dan juga pada tahun 2040 dianggarkan 1 daripada 4 penduduk Malaysia akan mengalami stroke jika tidak mengambil tindakan yang sewajarnya. Ini satu orang panggil unjuran atau ramalan. Kalau keadaan ini berterusan, mungkin 2040 makin ramai. Maksudnya dalam 4 orang, mungkin seorang berisiko untuk dapatkan stroke. Dan yang kita bimbang sekarang ni, stroke ni berlaku di kalangan orang muda. Saya kadang baca Facebook, baca akhbar, online akhbar ni, ramai di antara kita dan beramai yang orang yang kita kenal ni kadang-kadang dia mengalami stroke di waktu yang muda. Umur 40-an sampai umur 60 ni pada saya masih lagi muda, produktif dan sebagainya. 60 ke atas, yang itu dah di Malaysia kita panggil dia warga tua, 60 ke atas. Tetapi 60, 40 adalah yang masih lagi produktif sebenarnya, masih lagi sihat sepatutnya, yang masih lagi dapat memberikan sesuatu pada negara, pada diri dan juga pada keluarga. Yang inilah yang kita tengok semakin hari semakin ramai yang dah itu. Kalau saya baca buku teks dulu, stroke ni untuk orang yang berusia 60 tahun ke atas. Tetapi sekarang dah semakin banyak 40 tahun ke atas. Dan juga ketidakupayaan akibat stroke ni selalunya kompleks. Ia melibatkan aspek fizikal. Dia tak boleh bergerak, dia tak boleh makan, dia tak boleh mandi, dia tak boleh bangun. Kerana menyebabkan kognitif, cara dia berfikir, sosial, dia tak dapat lagi berhubung atau bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya, dan juga aspek emosi. Setengah orang stroke ni dia, terutama yang muda lah, dia rasa macam marah pada diri sendiri, dia rasa macam kecewa, kan? Kadang menyebabkan depression. Sebab apa? Sebab dia rasa dia masih muda lagi, dia boleh melakukan kerja tetapi dia tak mampu. Itu yang dia kadang-kadang dia akan kecewa. Jadi kita tengok sikit pada rakan-rakan kita sebelum kita teruskan. Kita tengok lagi rakan-rakan yang masih bersama. Muhammad Yusof, Waalaikumsalam. Ashikin Awal, Waalaikumsalam. Mak Asma, Waalaikumsalam. Nazira Sobri tadi, Waalaikumsalam. Aswari Hashim, saya makan minyak zaitun, olive house memang bagus untuk boleh buat urutan. Boleh buat urutan. Yang ini saya cadangkan untuk Olivi ni dan OPU ni makan terus puan. Tapi kalau nak urutan, kita boleh gunakan juga yang PMZ contoh, ataupun mungkin minyak kelapa dara. Olive house pun ada minyak kelapa dara. Okey, seterusnya kita tengok lagi rakan kita yang mungkin dah membuat perkongsian pengalaman. Liz Fas, Waalaikumsalam. Rosmah Kulim, sama-sama. Mahjan Mahmud, Waalaikumsalam. Zahra Hamad, Waalaikumsalam. Fiza, terima kasih berkongsi. Siapa lagi? Angin jahat stroke ni, boleh juga cara rawatan ilham sambil rawatan. Betul, boleh juga kalau nak buat. Terserah. Tapi saya akan bercakap tentang aspek perubatan, perubatan moden. Siti Aminah, doktor, macam mana nak bezakan kebal stroke dan kebal disebabkan saraf yang sempit? Macam mana ni? Stroke ni tuan adalah dia punya, orang cakap tu istilah yang am. Di bawah stroke tu dia ada saluran darah yang sempit ataupun disebabkan oleh saluran darah yang pecah. Terlalu tinggi sangat tekanan darah sampai dia pecah. Satu lagi disebabkan oleh saluran darah yang sempit, selalunya disebabkan oleh embolism ataupun darah beku di situ. Itu beza dia. Cahaya Ilham, Waalaikumsalam. Rozita Hamzah, Waalaikumsalam. Farah Zaharni, sahabat saya 36 dah kena stroke. Itulah kesian. Terutama bagi wanita. Wanita kadang-kadang bila mengambil ubat perancang, kena berhati-hati. Terutama yang ada darah tinggi, kadang-kadang yang mempunyai family history, banyak ada kita panggil blood clot. Bila mengambil ubat perancang atau apa saja ubat hormon, dia akan meningkatkan risiko untuk pembentukan darah beku. Jadi berhati-hati, jangan beli saja, kena cek dulu sama ada sesuai atau tidak untuk mengamalkan pil perancang ataupun pil hormon. Mas Surakhir, Assalamualaikum. Adakah tekanan diri disebabkan oleh kolesterol yang tinggi? Mungkin boleh disebabkan oleh kolesterol apabila saluran darah tu dah mengecut, dah mengecut, dia dah menyempit, tekanan darah akan menjadi tinggi. Okey, kita tengok lagi kepada slide kita. Apakah faktor risiko yang menyumbangkan kepada stroke? Kadang-kadang ada faktor-faktor yang kita tidak boleh ubah. Maksudnya kita dilahirkan, contoh di berumur kita kan, faktor pertama. Umur kita ni meningkat, jadi kita tak boleh nak cakap tu nak lari. Nak tak nak, kita terpaksa menerima bahawa umur kita ni semakin meningkat
Bila semakin meningkat, risiko untuk dapatkan stroke tu adalah lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, lelaki. Lelaki lebih berisiko tinggi daripada wanita. Saya rasa sebab mungkin lelaki ni dia ada yang merokok, ada yang lebih minum arak, contoh dia menyebabkan dia punya faktor untuk mendapatkan stroke tu lebih tinggi berbanding dengan wanita. Tetapi kalau kita tengok di Europe sendiri, dia punya faktor tu risiko dia agak sama sebab dia punya budaya dia merokok, minum alkohol adalah sebahagian dah. Lelaki dan perempuan sama-sama dah buat dah. Itu sebagai contoh yang tak boleh kita elakkan. Okey, satu lagi sejarah keluarga. Kalau kita dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai risiko yang tinggi, contoh dia yang mudah dan ayah kita mungkin contoh ada stroke, mak kita atau adik kita, abang kita ada serangan sakit jantung dan sebagainya. Yang ini menunjukkan bahawa kita sendiri ada berisiko untuk dapatkan stroke. Tetapi bagaimanapun ada juga faktor-faktor yang boleh kita ubah, yang boleh kita tinggalkan, yang boleh kita orang cakap tu elakkan. Sebab contohnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ni seeloknya kita boleh kawal. Kencing manis, kolesterol yang tinggi, merokok kita boleh hentikan, kita boleh berat badan yang berlebihan kita boleh kurangkan. Cara hidup yang tidak aktif, sebab tu kita kena melakukan sikit physical activity. Stres, kawalan stres, pemakanan, banyakkan serat dan sebagainya, minuman keras ni perlu kita elakkan. Jadi kita orang Malaysia ni, terutama kita orang Melayu Islam ni, kita dah tolak dah dua benda disebabkan oleh mungkin ajaran dan budaya kita, iaitu ajaran agama kita dan budaya, iaitu merokok dan juga minuman keras. Bila kita dah kurangkan benda ni, kita dah lebih baik. Tetapi orang Malaysia kita, terutama orang Melayu kita, banyak sangat mengambil karbohidrat dan juga kurang melakukan physical activity. Kalau zaman dulu kita, mak ayah kita memanglah sihat-sihat sebab apa? Menebang pokok, membuat sawah, bekerja dari pagi sampai ke petang, menggunakan tenaga yang banyak. Jadi makanan karbohidrat ni memang bagus untuk mereka. Tetapi kita ni dah, orang cakap tu, pekerjaan kita dah semakin sedentary. Kita dah tak memerlukan banyak tenaga, duduk atas meja balik, duduk atas kursi kereta. Kat rumah kita duduk atas katil. Contohnya begitu, tak banyak tenaga yang digunakan, tetapi karbohidrat yang kita makan sama banyak. Yang ini yang masalahnya. Jadi untuk sihat ni, selalu saya akan cakap bahawa ada 7 langkah afiat. Pertama sekali adalah banyakkan berpuasa ataupun kurangkan makan ataupun kita mengamalkan diet intermittent fasting. Yang ini saya nampak dah. Ramai orang yang mengamalkan diet intermittent fasting, ramai orang yang berpuasa sunat, memang dia akan sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih makanan-makanan yang berkhasiat, bernutrisi. Banyakkan makanan-makanan yang daripada yang disebut dalam Quran, yang kita sebut sebagai Quran food. Yang ketiga, minum air yang secukupnya. Yang keempat, tidur yang secukupnya. Tidur ni penting sebab orang yang tak cukup tidur, dia akan meningkatkan internal stress di dalam tubuh dia. Dan juga menyebabkan, kalau dia ada darah tinggi sebagai contoh, dia akan meningkat. Gula pun dia akan meningkat. Kolesterol sukar diturun. Berat badan pun sukar dikurangkan. Itu sebab tu tidur pun mesti cukup. Yang kelima, lakukan physical activity yang bersesuaian. Saya selalu cakap, selalu buatlah brisk walking, banyak berjalan dan sebagainya. Sesekali kita angkat benda-benda yang berat. Tujuan dia untuk membina sedikit otot dalam tubuh kita, sebab otot dalam tubuh kita bila dia jisim dia meningkat, dia akan meninggikan BMR. Bagus untuk kita. Okey, yang seterusnya adalah kawal stres kita. Yang keenam adalah mungkin kita perlu ambil sedikit suplemen untuk tubuh kita jika kita perlu. Jadi kita kena ambil suplemen yang perlu. Bukan semua suplemen kita ambil yang perlu. Kalau tahu, cuba contoh, kalau kita ni memang susah, berada di bandar, susah nak dapat sayur sebagai contoh, mungkin ambil B-complex. Ataupun kita jenis yang berhadapan dengan ramai orang, kita tinggikan kita punya sistem daya tahan kita dengan beberapa mungkin multivitamin, mungkin vitamin C dan sebagainya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan risiko stroke pada tubuh, pada diri kita. Okey, jadi kita tengok lagi rakan-rakan kita yang bersama dengan kita. Okey, kita bermula daripada mana? Dah ramai dah hari ini. Okey. Mak Asma, Doktor, apakah perbezaan antara kebas saja dan kebas berserta panas?
kebas. Ini kebas. Mungkin satu disebabkan oleh selalu kebas ni yang biasa berlakulah, kita bimbang stroke disebabkan oleh otak ataupun disebabkan oleh saraf hujung kita ataupun kita panggil peripheral nerve. Yang ini sama ada boleh menyebabkan kebas saja, tetapi kadang-kadang tangan kita kadang ada rasa sejuk, rasa panas, ini mungkin disebabkan sekali oleh masalah saluran darah. Saluran darah pun boleh ada masalah juga, sama ada di spasm atau mengecut atau dia boleh mengembang begitu. Dia menyebabkan rasa panas, menyebabkan tangan ujung-ujung kita rasa sejuk berserta dengan rasa kebas. Itu disebabkan saraf hujung. Kita panggil dia peripheral nerve. Sementara stroke tadi adalah disebabkan oleh masalah otak. Kita tengok lagi Wan Mahairan. Waalaikumsalam. Zalina Ramli. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak tanya, umur saya 33. Seminggu 2 tangan kiri dan jari kanan dan kiri rasa macam kebas. Adakah ia disebabkan oleh kurang rehat, kurang vitamin atau tanda-tanda stroke? Yang ini kita panggil periphery, puan. Selalunya periphery ni disebabkan oleh saraf-saraf hujung. Saya ada tulis dalam blog ataupun dalam perkongsian bersama dengan rakan-rakan di grup WhatsApp kelab sihat saya, iaitu saya beritahu antara punca kebas pada tangan utamanya disebabkan oleh carpal tunnel syndrome. Apabila orang yang banyak menggunakan tangan untuk menaik, untuk menulis, cikgu-cikgu mungkin kita eksekutif sebagai contoh kerani lah, banyak menggunakan tangan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan, terutamanya mereka yang berbadan besar, dia boleh menyebabkan kita panggil carpal tunnel syndrome. Ataupun orang yang ada diabetes yang lebih daripada mungkin 10 tahun, dia dah ada start permulaan tu. Jadi saya rasa mungkin masalah puan ni berkaitan dengan saraf. Jadi antara vitamin yang mungkin kita selalu cadangkan, vitamin E dan B complex. Okey, kita tengok sekali Puan Hasuri Hashim ni yang tadi juga ke? Saya tengok sikit. Kan kolesterol saya 6.18, tinggi ni. Dah turun 4.18. Alhamdulillah dah turun. Saya makan minyak zaitun olive house. Doktor pun suruh saya amalkan minyak zaitun. Alhamdulillah, memang betul. Minyak zaitun ni bukan kita cakap-cakap ataupun sebagai rawatan alternatif, tidak tuan. Dia sebenarnya lebih pada complementary. Selain pada ubat-ubat yang kita makan, minyak zaitun ni sendiri banyak diceritakan dalam jurnal dapat mengurangkan darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol. Cuma kena istiqamah, banyak bersabar, pelan-pelan dia akan turun. Zahra Hamad, doktor, saya kebas sebelah kiri, badan jadi keras, urat saraf, adakah ini stroke? Stroke ni selalunya lebih kepada otot. Kita panggil motor system ataupun motor system, yang mana tangan tak boleh nak bergerak, contoh dan sebagainya. Kalau saraf saja, kita bimbang dia disebabkan oleh saraf hujung atau peripheral nerve. Yang ini kena buat pemeriksaan. Terutama kalau kata dia tangan dia dah macam keras, tak boleh gerak dan sebagainya. Yang itu eloklah kena buat pemeriksaan. Puan siapa lagi? Puan Milestone ni, Puan Pian Simpan Renggam. Gambar puan saya ada puan kot, sebab gambar macam jauh ni macam wanita. Jadi assalamualaikum doktor, sekiranya ubat diberikan doktor bila makan semua hidup. Oh, ini kenapa pula nak makan semua hidup? Adakah sakit darah tinggi? Apa elakkan tekanan darah tinggi ni tuan-tuan, sama ada tekanan darah tinggi, kolesterol ataupun kencing manis ni, kalau puan dah dapat kawal dengan baik, dos ubat tu harus direndahkan, dikurangkan. Dan satu ketika nanti kalau boleh kau boleh tak pernah payah makan ubat sebab kita punya penyakit kita terkawal. Jadi tak perlu sebenarnya. Cuma apa yang kita boleh buat selepas kita dah kurangkan dos, mungkin kita dah tak makan ubat lagi, membuat pemantauan, screening berkala. Mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bergantung pada risiko penyakit itu. Contoh kalau dapat dikawal dengan baik, mungkin kita boleh buat 3 bulan sekali, sebulan sekali, bergantung pada masalahnya. Tapi saya rasa makan semua hidup ni
satu benda yang untuk lah metabolic disease ni, darah tinggi kencing manis kolesterol ni tak perlu. Anum Fizal, aku nak infak kategori manis stroke juga ke? Ya, mungkin. Assalamualaikum Doktor Nur Syuhada. Waalaikumsalam. Nur Izzati, Cik Poji, terima kasih berkongsi. Mak Asma, Doktor tekanan darah tinggi, suami di rumah normal tapi bila ke klinik hospital tekanan darah jadi tinggi. Mana satu perlu diambil? Yang ini kita panggil white coat. Ini juga perkongsian saya dah tulis di dalam blog tentang white coat hypertensive. White coat hypertensive ni tak perlu makan ubat darah tinggi. Sebab apa? Sebab apabila berada di klinik atau di hospital ataupun mungkin berjumpa dengan doktor, jumpa dengan nurse, dia akan tiba-tiba menjadi tinggi. Mungkin masalah dia gugup, dia rasa restless, dia akan tinggi. Tapi balik rumah, dia cek di rumah, normal. Jadi buat apa makan ubat? Sebab apa? Sebab dia datang sesekali. Sesekali tak perlu ubat. Kalau katakan dia dah duduk jumpa hospital, pergi ke klinik sebagai contoh tadi pun lebih kurang mungkin setengah jam tu je tinggi. Tetapi selalunya tak berapa tinggi pun. Tinggi sangat, cuma tinggi tetapi tidak terlalu tinggi. Lepas tu balik rumah dia dah normal. Sepanjang masa dia dah normal. Jadi buat apa makan ubat? Ini bukan saya cakap tetapi ini adalah dapatan daripada jurnal. Nurul Izzati, Cik Poji, terima kasih berkongsi. Fatimah Abdullah, terima kasih Kak daripada Sarawak ni. Fuad Matsari, Waalaikumsalam. Nazira Sobri, baru-baru ni ayah kebas tangan, pening, mata kabur. Ni macam stroke ni. Dia cakap macam nak kena stroke. Pasal mula-mula kena dulu tapi pergi hospital tu cakap okey. Yang ni mungkin minor stroke ataupun kita panggil dia kalau ke diabetes, kita ada pre-diabetes. Tapi ini mungkin pre-stroke. Maksud dia mungkin stroke tu ringan. Maksud tu orang cakap tu macam angin lalu tuan-tuan. Datang, lepas tu pergi. Yang ini kalau tak jaga, kemungkinan dia akan menjadi stroke yang kita panggil major stroke. Yang ini yang lagi susah. Tentang minor stroke, seperti angin berlalu ni saya dah ada tulis dalam blog saya. Tuan-tuan boleh cari dalam blog saya. Yatiyat, Waalaikumsalam. Zuriati Hasan, Waalaikumsalam. Sofia Erin, Assalamualaikum Doktor. Kalau saya makan Tokovid boleh ke? Vitamin E bagus, Tocotrienol. Kalau saya tak maaflah terang saya cakap saya jual Tocotrienol juga tapi dalam jenama natrio. Bagus vitamin E ni. Vitamin E daripada sawit. Siti Aminah, Assalamualaikum Doktor. Sejak akhir ini kalau kebas sebelah kanan yang paling teruk bahagian pinggang ke bawah. Terasa kebas, terlalu sakit pada waktu malam sedang tidur sehingga terjaga kerana kesakitan yang amat sangat. Saya juga ada masalah disc prolapse. Yang ini memang sebab disc lah, bukan sebab stroke. Yang ini disebabkan oleh masalah ni. Cara dia lah pertama sekali kalau obes, turunkan berat badan. Ini yang penting. Yang kedua, makan sikit suplemen sama ada vitamin E, minyak zaitun, dia membantu. Yang ketiga, kuatkan otot-otot di bahagian pinggang kita. Dia kalau tuan-tuan pergi kepada YouTube untuk senaman ringan untuk pinggang ni banyak ada. Sama ada dalam bentuk stretching, dalam bentuk mungkin angkat berat sikit untuk pinggang. Dia ada pelbagai. Jadi perempuan kalau nak amal boleh, tetapi amal secara orang cakap tu jangan terlalu gelojoh. Maksud dia buat perlahan-lahan, ikut kemampuan, tingkatkan istiqamah dan jangan putus asa. InsyaAllah dia akan okey. Kecuali kalau dah terlalu teruk, mungkin doktor cadang untuk pembedahan. Tetapi kalau masih lagi boleh, pertama sekali turunkan berat badan, ikut obes. Yang kedua, kuatkan otot-otot di sekitar pinggang. Yang ketiga, ambil vitamin E. Dan juga vitamin B. Jimmy Muhammad Syaril Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering berpeluh di telapak tangan punca. Ini hyperhidrosis. Yang ini disebabkan oleh kelenjar pada tangan. Ini hyperhidrosis terutamanya kalau kita dah nervous, banyak darah keluar, banyak tangan kita banyak keluarkan peluh. Laura Haikal, Assalamualaikum Doktor. Kalau lenguh kaki berpunca dari penyakit saraf ke? Lenguh kaki ni sama ada saraf ataupun saluran darah. Saluran darah yang kadang-kadang dia sampai sakit tu yang kita sebut sebagai claudication. Dia sakit sangat sampai lenguh tu sampai sakit, dah tak boleh nak buat apa. Yang itu mungkin saluran darah ada yang tersumbat ataupun menyumbat ataupun dia mengecut.
ataupun dia kekurangan vitamin daripada saraf. Saya ada seorang pasien saya memang dia mengalami masalah yang sama selepas dia 2 minggu dia tak pernah membuat jogging, tapi dia masuk tournament marathon, kemudian dia sebulan dia sakit dia punya otot-otot kaki, dia punya bahagian betis tu. Saya bagi vitamin vitamin B kompleks dan juga saya bagi juga minyak zaitun. Alhamdulillah dia banyak kurang. Okey, Aisyah Zila, betul ke kalau nak stroke keluar darah dulu? Macam mana Kalau kena stroke keluar darah apa yang keluar tu puan? Zuharti Hassan, doktor, mak saya bengkak kaki, sakit macam gaut, tapi bila jumpa doktor kata bukan gaut, apakah punca? Jadi bengkak kaki tu macam mana puan? Dia banyak terlalu macam kata abstrak ni. Saya kena tengok dulu macam mana bengkak kaki tu. Asyikin awal, doktor kolesterol saya baca 6 dah turun 3. Wah, ni dah turun ni. Makan ubat daripada sebiji kepada setengah biji sekarang. Kalau ada kesama ubat kolesterol kerana saya dah sakit bahagian sini sekarang. Puan boleh berhenti. Dah 3 tu dah normal. Nak makan ubat apa lagi? Nak turun lagi? Bahaya. Kena faham bahawa kolesterol ni, kita perlukan kolesterol sebab tu dia ada julat yang normal. Macam juga gula dalam tubuh kita. Dia tak boleh terlalu tinggi dan tak boleh terlalu rendah. Kolesterol dalam tubuh kita diperlukan tuan-tuan untuk macam-macam yang kita pernah sebut dulu. Jadi jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Kalau dah rendah 3 tu kena berhenti ubat lah. Nak buat apa makan ubat lagi. Jin, Assalamualaikum. Puan Jin daripada Kota Baru. Terima kasih kerana bersama. Pearl White, Rosayati, terima kasih kerana berkongsi. Rohi Maizarus, mana stroke? Apa vitamin yang elok? Yang ni memang saya memang cadangkan minyak zaitun antaranya dan vitamin E. Sofia Erin, terima kasih. Nur Hidayah, Waalaikumsalam. Pengayuh santai, Assalamualaikum doktor. Lari topik pandangan peribadi tentang booster dose vaksin COVID. Kalau katakan perlu, ada risiko tinggi, sebagai contoh doktor, nurse dan sebagainya perlu, ambil lah. Kalau rasa tak perlu, saya rasa tak perlu dia ambil. Itulah sebab pada saya dia bergantung pada risiko. Macam juga contoh kan kita ambil insurans kalau kita memang pergi kerja bawa motosikal kenalah ambil personal accident insurans tu sebab mungkin kita akan satu hari mungkin kita akan accident ataupun kalau contoh kita ada diabetes, hypertension, kena ambil lah. Kita panggil hospitalization punya insurans tu mesti tinggikan sebab risiko untuk mendapatkan stroke ke serangan serangan jantung tu tinggi, kita akan masuk ward contohlah. Tapi kalau tak ada, sebab contoh kita bekerja di rumah, takkan kita nak ambil personal accident kan punya insurans, tak perlu sebab tak ada risiko. Jadi begitulah pada saya. Kalau tanya saya, bergantung pada risiko tinggi ambil, risiko itu tinggi tak perlu sebab dia bukan suatu benda yang semestinya diambil. Okey, kita terus kepada slide kita sebelum kita habis ni. Lagi 15 minit. Apakah gejala stroke? Gejala stroke ni rasa semut-semut, kebas-kebas secara tiba-tiba pada bahagian badan pertama. Rasa lemah, kebas, lumpur pada bahagian mulut, kaki, tangan, serangan stroke secara tiba-tiba. Ini saya teringat pada kawan saya lah. Kawan saya dia kuat rokok. Memang dia kuat rokok, memang tak berhenti rokok dia. Satu hari dia cerita, dia kata dia tak boleh nak bangun. Dia dah buka mata. Selalu pukul 6 dia dah bangun untuk bersama subuh dan juga hantar anak. Hari pukul 6 dia tak boleh nak bangun. Tangan semua dah tak boleh nak gerak. Sampai pukul 7 isteri datang daripada memasak sarapan tu. Dia datang, apa ya abang tak bangun ke? Nak hantar anak ni. Dia nak cakap pun tak boleh sebab muka dia dah apa cakap tu dah sengit kan. Jadinya hantar ke hospital. Doktor kata stroke tapi minor lah. Tak berapa sangat. Minor stroke. Tak lama kemudian dia sembuh. Lepas makan ubat, mungkin ada fisio dan sebagainya, dia sembuh. Saya tengok mula-mula 6 bulan pertama tu memang rokok tak ada isap rokok lah. Muka pun dah cantik dah, muka dah bertambah cakap tu. Beza orang isap rokok dan tak isap rokok ni. Tapi lepas tu, lepas 6 bulan dia isap rokok balik. Setahun kemudian major stroke, meninggal dunia. Itu saya nak cakap lah. Mungkin jadi keliru, celaru, susah bertutur atau mengalami pertuturan, memahami pertuturan online secara tiba-tiba, sakit kepala yang kuat. Ini selalunya disebabkan oleh pendarahan ni. Mana stroke, sebab kadang dia dah pecah tu, dia sakit kepala sangat sampai kan macam nak tergantuk, dah tak boleh bangun dan sebagainya. Penglihatan menjadi kabur, sukar berjalan, pening, hilang keseimbangan, koordinasi secara tiba-tiba,
sukar menelan, nak menelan LU pun dah tak boleh. Itu tanda stroke. Jadi macam mana kita nak suspek seorang tu ada stroke? Sebagai contohlah kawan kita, kita tahu kawan kita ni umur dah masuk 50, dah nak pencen dah, badan obes, darah tinggi, kencing manis, kolesterol semua ada, hisap rokok lagi. Lepas tu tiba-tiba dia pengsan. Dia boleh bercakap lagi tetapi dia macam dia masih sedar lagi tetapi dia dah rebah. Jadi kita nak tahu sama ada kena stroke dan tak stroke, kita tengok muka dia. Kita minta dia senyum. Tuan-tuan kalau nak tengok orang tu stroke tak stroke, dia suruh senyum. Cuba buat macam ni. Stroke, kalau kata orang stroke, memang bahagian yang tertentu dia tak boleh nak ditarik ke atas. Pertama. Yang kedua, kita minta dia angkat tangan. Cuba angkat tangan. Tak boleh. Okey, tak boleh tangan tak apa. Cuba gerakkan jari. Mula gerakkan tangan, bahu, tak boleh. Okey, cuba gerakkan jari. Tak boleh juga. Okey, kita dah tahu dah. Kemudian bercakap. Cuba ikut saya cakap. Saya mahu balik ke rumah. Contoh, dia tak boleh cakap. Atau cakap dia, kita panggil slurred. Atau percakapan dia tak terang. Itu maksud dia ada coordination problem dalam lidah dan juga percakapan dia. Ataupun yang ke seterusnya masa. Masa ni penting sebab kita kena hantar segera ke hospital. Jangan kita tangguh-tangguhkan. Orang yang kena stroke ni elok pergi hospital untuk assessment. Kita bimbang yang tadi minor. Sebab contoh ada pendarahan tadi. Pendarahan semakin banyak. Tadi boleh orang cakap tu boleh respon dengan kita tapi kali ni dia dah pengsan. Contoh, itu menunjukkan bahawa mungkin ada pendarahan ke otak dia yang semakin serius. Jadi apakah jenis-jenis stroke? Okay, stroke ni secara keseluruhan dia ada dua. Sama ada disebabkan oleh trombotik ataupun saluran darah penyumbatan tersumbat disebabkan apa? Sama ada mungkin disebabkan oleh yang kita sebut sebagai aterosklerosis, saluran darah dia menyumbat. Banyak sangat kolesterol di dalam otak, boleh menyumbat juga. Ataupun disebabkan oleh darah beku. Yang ni kita panggil trombotik. Satu lagi adalah yang kita sebut sebagai ischemic, hemorrhagic. Hemorrhagic ni apabila saluran darah dia pecah. Yang ni selalu berlaku apabila tekanan darah. Orang dapat 220 bawah 130. Contoh kan. Tak boleh restless dah. Orang macam ni selalunya dia dah ada rasa sakit kepala, restless dan sebagainya. Boleh pecah. Sebab tu orang macam ni selalunya kita kena monitor. Bagi ubat sikit darah tinggi, kasih turun pelan sebagai contoh. Lepas tu kita monitor dia, minta dia rehat, tidur dan sebagainya. Kalau dapat tidur lebih bagus untuk mengurangkan tekanan darah dia. Sebab selalu orang macam ni dia tak boleh tidur selalunya. Kawal. Cuba kita tengok pula CT scan. Jadi orang ni memang selalunya kena CT scan. Jangan bertangguh CT scan sebab kita nak tengok sama ada dia ischemic ataupun hemorrhagic. Kalau dia hemorrhagic, kita tak boleh nak bagi dia ubat cair darah sebab dia akan lebih banyak pendarahan dalam tu. Tetapi kalau ischemic disebabkan oleh blood clot tadi atau darah beku, kita boleh bagi ubat cair darah supaya blood clot tu ataupun darah beku tadi dia dissolve ataupun dia hancur, lebih kurang begitulah. Itu. Sebab tu kena nak tengok. Kalau hemorrhagic selalunya kita nampak darah tu sini dalam CT scan dia akan dalam bentuk putih. Kalau ischemic selalunya bahagian otak tu dia akan nampak mula dia macam lebih gelap, lepas tu dia akan menjadi putih pula. Itu contoh dia. Kita tengok sikit kepada rakan-rakan kita yang mungkin dah berkongsi. Kita tengok sekejap. Minta maaf perempuan. Terpadam pula. Jadi apakah rawatan untuk stroke? Sementara tu kita tengok sikit apa dia rawatan untuk stroke. Okay, rawatan untuk stroke ni seperti mana yang ada dalam slide kita. Yang pertama sekali ialah untuk pengasahan. Yang ni saya sebut tadi, kita kena membuat CT scan nak menentukan sama ada hemorrhagic ataupun dia ischemic. Hemorrhagic ataupun ischemic. Hemorrhagic itu maksud dia adalah pendarahan, ischemic itu adalah saluran darah beku yang tersumbat. Saya nak tengok ni sekejap. Tak dapat pula saja buka ni. Sekejap perempuan, saya nak tengok.
Okey, kita teruskan Okey, cara dia masukkan hospital, kemudian rawatan dengan memberikan ubat jika perlu, pembedahan untuk menghentikan darah ataupun mungkin ada darah beku di kepala, kita kena buat apa cakap tu, pembedahan pada kepala. Mulakan rawatan pemulihan bila dah stabil, dah tak progres dia punya stroke tu, kemungkinan kena membuatlah pemulihan atau rehabilitasi mungkin dia dari segi menguatkan otot dia, latihan pertuturan, penyesuaian kepada aktiviti harian dan sebagainya, dan juga pemakanan yang sihat. Minta maaf Puan saya tengok lagi kalau ada yang berkongsi. InsyaAllah kita tengok, saya minta maaf sangat sebab handphone saya pula ni. Ini handphone seorang rumah sebenarnya, dia gunakan akaun dia, Facebook dia, sebab saya masih lagi dalam orang cakap tu dilarang membuat perkongsian, jadi saya tak dapat membaca. Tak apa, kita tengok nanti mungkin rakan-rakan kita. Okey, jadi bagaimana kita nak apa cakap tu mengawal dia bagaimana nak melakkan stroke kawal tekanan darah tinggi, kawal tahap kolesterol, kawal penyakit diabetes, amalkan cara pemakanan sihat, berhenti merokok, kerap bersenam, menangani tekanan mental, kurangkan pengambilan minum keras. Jadi saya dah beritahu dah antaranya yang saya sebut tadi ialah afiat style ataupun 7 langkah afiat saya sebut tadi di awal tadi Ini contoh dia pembekuan darah beku. Kalau tuan-tuan lihat bagaimana pembekuan darah yang boleh berlaku di dalam tubuh kita, ialah pertama sekali apabila berlakunya, kita panggil dia berlakunya yang kita panggil sebagai kerusakan, luka pada kita punya saluran darah. Ini selalu disebabkan antaranya ialah tekanan darah tinggi. Bila tekanan darah tinggi, sebab tu bahaya tekanan darah tinggi ni. Dia akan melumpuhkan saluran darah. Bila saluran darah, platelet dan sebagainya dia akan bergabung. Bila bergabung dia akan membentuk darah beku. Darah beku ni dia boleh sama ada menyumbat menyebabkan saluran darah kita akan menjadi kecil, ataupun dia akan pergi ke tempat lain yang kita panggil sebagai emboli, pergi ke otak dan dia berbahaya. Tanda-tanda darah beku di tempat lain. Ini kadang-kadang kita nak tahu jugalah. Kalau kita boleh tengok lagi slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya Boleh tak bantu sekejap? Saya minta bantuan di saya punya tak boleh Jadi kita tengok dia punya ni tanda-tanda darah beku. Tanda-tanda darah beku. Tanda-tanda darah beku sebagai contohnya darah kaki kita dia ada varicose vein. Varicose vein ni nak tengok dia punya saluran darah dia macam mana. Kita tengok dia macam ada cacing, ada ulat pada kaki. Yang ni menunjukkan mungkinnya ada darah beku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tengok mungkin dia ada apa yang kita sebut sebagai swelling, bengkak. Tengok tangan kaki kiri dan kaki kanan berbeza. Ini mungkin disebabkan oleh darah beku. Kemudian perubahan pada kulit. Kulit dia dah menjadi kita panggil hyperpigmentation. Dia lebih, dan juga dia menyebabkan dia dah menjadi lebih hitam sikit. Ataupun dia dah jadi ulcer. Yang ini mungkin tanda-tanda darah beku. Okey tuan-tuan, kita ada lagi 2 minit. Saya minta maaf, iPhone saya ni pula tak boleh nak buka pula sebab saya masih lagi dalam hukuman Facebook yang tak membenarkan saya membuat perkongsian. Tapi tak apa, kita cuba cara lain. Okey Taurat dan Injil itu bukti Nabi tidak. Okey, kita tengok bukti Nabi tidak mengambil daripada mana. Kita tengok sikit apa ni.
slide yang seterusnya yang bertajuk olive dan Mana juga kitab stroke. kuno yang Allahu terdahulu. Akbar. Kesemua kisah. Okey, kita tengok olive dan juga stroke. Saya tak dapat monitor dalam Facebook. Okey okey, kita dah tengok dan perkongsian di situ. Okey, mengikut satu kajian yang diterbitkan dalam Journal Neurology, tajuk kajian dia ialah olive oil consumption plasma oleic acid. Oleic acid ni adalah kalau kita nak tahu sama ada minyak ni minyak zaitun ke, minyak kelapa sawit ke atau minyak lain-lain, selalunya kita tengok kalau oleic acid tinggi itu bermaksud daripada minyak zaitun sebagai contoh. Tetapi kalau katakan dia daripada minyak sawit, kita ada palmitic acid yang tinggi. Jadi oleic acid ni menunjukkan dia minyak zaitun. Tajuk dia olive oil consumption plasma oleic acid and stroke incidence. The 3 city studies. Yang ni baru kajian yang terbaru dalam 2011, 2 tahun yang lepas. After considering diet, physical activity, body mass index and other risk factor for stroke, the study found that those who regularly use olive oil for the both cooking and as a dressing had 41% lower risk of stroke compared to those who never use olive oil in the diet. Jadi kita amalan kita di Nusantara ni selalunya kita tak letakkan dalam makanan, tetapi kita ambil terus ke dalam mulut. 2 sudu pagi ataupun 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Boleh ambil 2 sudu, 4 sudu mengikut dia punya recommendation sekurang-kurangnya 4 sudu. Tapi 2 sudu atau 1 sudu pun sekurang-kurangnya pun dah bagus. Begitu juga kalau kita tengok kajian yang berkaitan dengan minyak zaitun dan juga darah beku, iaitu daripada kajian yang diterbitkan dalam 2007, seorang saintis atau pengkaji Dr. Francisco Perez Jimenez daripada universiti di Spain. Dia kata that in the early stage of the atherosclerosis, the balance between clot promoting and clot dissolving factor in the blood vessel shift in the favor of the clot formation, and having high level of the fat in the blood can worsen the imbalance. Tetapi dia cakap apabila kita mengambil minyak zaitun sebenarnya yang tinggi kadar fenol. Fenol ni adalah antioksidan di dalam minyak zaitun dan juga tumbuh-tumbuhan lain. Minyak zaitun lah antara yang terbanyak fenol. Dia kata dia dapat mengurangkan apa? Mengurangkan blood clotting factor, yang itu yang kita sebut sebagai terutamanya plasminogen activator inhibitor 1. Yang ini dapat diturunkan. Jadi sebab tu kalau dah kena stroke, ada risiko untuk dapat stroke, elok ambil minyak zaitun 2 sudu pagi dan malam, ataupun kalau kita nak sihat saja, kita boleh ambil 1 sudu pagi dan malam atau sekurang-kurangnya 1 sudu setiap hari. Dia sangat membantu bukan saja untuk stroke tetapi juga memang untuk darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol. Jadi saya tengok lagi sebelum saya pergi kita punya ni. Sebelum kita tutup lah. Kesemua kisah-kisah Ni perkongsian daripada saya tak dapat buka tuan-tuan, saya minta maaf. Kalau ada ni Farinah ada soalan-soalan yang boleh saya jawab dalam masa 2-3 minit ni. Jadi kalau tak ada, okey, doktor, kenapa kadang-kadang tiba rasa nak pitam? Pernah jatuh pitam sekejap dalam bilik air, adakah ini tanda-tanda stroke? Pitam ni banyak puncanya. Antaranya ialah disebabkan mungkin oksigen ataupun nutrien tak sampai ke kepala. Orang yang mengalami vertigo sebagai contoh pun dia akan juga mengalami pening. Pening kadang-kadang sampai dia tak ada koordinasi, dia tak boleh mengimbangkan badan, jatuh dan mungkin dia pingsan atau pitam. Pitam juga mungkin disebabkan oleh masalah kekurangan darah merah ataupun mungkin jantung yang lemah dan sebagainya. Banyak punca dia. Jadi kena buat pemeriksaan, antaranya kalau saya buat pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan ECG
bagi melihat mungkin ada masalah jantung ataupun masalah dalam darah tu sendiri. Tekanan darah pun penting untuk melihat sama ada tekanan darah yang tinggi ataupun mungkin tekanan darah yang rendah. Okey, yang lain? Kalau bangun pagi tidur, sakit kepala dan tengkuk, adakah possibility stroke? Saya rasa belum lagi stroke, tetapi cuba cek kolesterol dalam tubuh kita. Cek. Kalau tinggi, kalau katakan setakat orang cakap tu borderline atau tinggi sikit, jaga pemakanan. Itu yang selalu profesor saya cakap di dalam masa saya belajar dulu. Kalau tekanan darah agak sikit borderline, ataupun mungkin gula sikit borderline atau kolesterol sikit borderline, boleh jaga pemakanan. Kalau tak berjaya, baru kita ambil ubat. Tapi sebagai contoh kolesterol ni kalau dah contoh 6.5 ke atas dia memanglah, ataupun 6 sendiri, saya rasa elok ambil untuk jangka masa yang pendek, turunkan dan pada yang sama jaga pemakanan. Yang ini yang banyak kita kongsi dalam Facebook, blog dan juga dalam juga Facebook live kita. Seterusnya ada lagi tak? Okay, doktor, kenapa stroke kena sawan? Abah saya sebulan sekali mesti kena sawan, ubat sawan dah makan, kenapa ya? Inilah masalah stroke ni. Kadang-kadang dia boleh menjejaskan fungsi otak, fungsi otak, dan juga di dalam otak kita ada electrical macam jantung lah, ada electrical wiring dalam bahasa yang mudah. Apabila dia terstimulate, dia akan menyebabkan kemungkinan sawan. Jadi untuk orang yang sawan ni selalunya mungkin juga pernah ada stroke. Mungkin stroke dia berbeza dengan stroke yang lain, tetapi dia mudah. Sebab tu yang tak terkawal dengan baik, stroke yang tak terkawal dengan baik ni, saya rasa kena jumpa balik doktor, tengok mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan atau masalah-masalah yang bersama. Associated disease contoh dia sawan dan juga yang berkaitan dengannya. Jadi kena cek betul-betul. Yang itulah yang saya dapat bagikan nasihat. Seterusnya, seringkali terjatuh juga menyebabkan pengumpulan darah beku, lama-lama mungkin jadi stroke. Saya rasa yang ini kena buat pemeriksaan puan. Pening ni jangan kita anggap mudah, sebab pening ataupun pitam ataupun sawan, yang itu adalah berkaitan dengan otak kita. Jadi kita kena buatlah pemeriksaan yang orang cakap tu yang mendalam. Untuk pada bersama boleh ambil vitamin E, boleh ambil minyak zaitun. Minyak zaitun pun bagus untuk meredakan keradangan dalam tubuh. Tetapi jangan lupa pemeriksaan doktor juga. Okay, saya rasa doktor, saya nak tanya, saya ada ambil warfarin. Okay, warfarin ubat hospital, boleh ke ambil minyak zaitun? Warfarin ni, kalau orang yang ada warfarin yang orang cakap tu yang terlalu tinggi, dos yang tinggi, elok jangan ambil minyak zaitun, sebab minyak zaitun sendiri dah ada fungsi dia untuk mencairkan darah. Cuma dia tak sekuat warfarin. Sebab tu orang cakap orang yang ambil warfarin tinggi ni selalunya dia punya masalah kepekatan darah ni yang agak teruk. Jadi minyak zaitun ni dia tak membantu sangat. Tetapi kalau katakan warfarin tu mungkin dalam 1 miligram atau 2 miligram yang dos yang rendah, bila kita ambil minyak zaitun, kadang-kadang tu darah ni terlebih cair. Jadi selalunya kalau saya dulu, apa yang saya buat, kita kurangkan warfarin tu. Sebab warfarin ni dia bertindak secara agresif, boleh menyebabkan pendarahan dan sebagainya. Kadang-kadang tak makan minyak zaitun pun, sebab tubuh kita ni kadang-kadang dia naik turun dari segi pencairan darah. Sebab tu kena berhati-hati sikit lah kalau kita nak ambil minyak zaitun apabila kita menggunakan dos yang tinggi tu. Kalau mungkin orang yang tinggi tetapi dia nak cuba ambil minyak zaitun dulu pun boleh juga. Tapi mungkin kita boleh cuba dalam masa 1-2 bulan untuk melihat sama ada dia bersesuaian tak pada tubuh kita. Yang peringkat yang orang cakap, sebagai contoh orang isap rokok kan. Orang isap rokok ni memang dia akan menyebabkan darah dia mudah beku. Itu yang pertama, nikotin. Yang kedua, orang yang ada diabetes. Diabetes pun menyebabkan pembekuan darah mudah. Jadi yang ini memang saya cadangkan kena ambil lah minyak zaitun untuk tubuh dia. Lagi ada soalan sebelum kita menghentikan? Okey, kalau tak ada pertanyaan lagi, insya-Allah kita akan berjumpa di lain masa. Kemungkinan pada masa itu Facebook Live saya pun telah diangkat hukumannya. Terima kasih Facebook. Lebih kurang sebulan juga saya tak dapat secara direct
ataupun melihat menggunakan Facebook saya, akaun saya sendiri untuk melihat komen-komen tuan-tuan dan puan-puan. Saya menggunakan akaun isteri saya untuk melihat komen-komen yang diadakan. Jadi saya minta maaf tuan-tuan, puan-puan yang mungkin namanya tidak disebut, komennya tidak dibaca. Semoga kita berjumpa lagi pada masa di minggu hadapan pukul 9, 15 malam. Sekian. Assalamualaikum.